Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Shah Rosmizan. Nombor pendaftaran 03 DPR 21F2076 dari kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk peranan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian peradaban. Pertama sekali untuk pendahuluan, Selat Melaka merupakan salah satu lokasi yang terkenal pada suatu ketika dahulu. Hal ini kerana tempatnya yang strategik dari segi pengangkutan dan perhubungan laut. Lokasi Melaka di Selat Melaka terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat. Selat Melaka menjadi laluan perkapalan utama Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Lokasi tersebut memainkan peranan penting bagi pembangunan ekonomi negara pertumbuhan pesat Asia. Contohnya, negara China, India, Jepun dan Korea Selatan serta negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia dan Singapura. Selat Melaka merupakan perairan yang sempit yang memisahkan semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera di Indonesia. Selain itu, fungsi Selat Melaka. Terdapat 3 fungsi Selat Melaka iaitu sebagai pelabuhan Melaka, perdagangan dan dakwah dan kedudukan Melaka dalam pemerhatian barat. Nama saya Muhammad Nizar Daniel bin Iwan Zaini, nombor matriks 03 DPR 21F 2079. Seterusnya saya akan membentangkan tentang Pelabuhan Melaka. Kedudukan strategik Melaka yang telah menguasai laluan perdagang yang tersibuk di dunia iaitu Selat Melaka telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan yang terkenal pada seketika dahulu. Selat Melaka yang terletak di antara dua tamadun manusia iaitu China di timur dan India di barat. Dari India, dunia dihubungkan dengan Arab dan Eropah melalui Mekah dan Aden. Seterusnya, disebabkan itu, Nusantara turut dikunjungi oleh para pedagang dari Arab sejak abad ke-6 Masihi. Selain itu, pedagang Islam dari Arab, Parsi dan India turut berdagang di Melaka telah menjadi tumpuan kepada para pedagang kerana kekayaan bumi semenanjung tanah Melayu seperti emas dan rempah ratus yang sudah terkenal sejak zaman logam lagi. Baiklah, seterusnya, kesan. Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di Kepulauan Melayu dan menjadi lingua franca di Pelabuhan Melaka pada ketika itu. Yang kedua, orang Islam yang mentadbir pula mendapat perhatian bangsa Melayu sendiri selain para pedagang. Yang ketiga, negara-negara besar seperti China, Majapahit, Siam, India dan Arab pula menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka demi melindungi kegiatan perdagangan rakyat mereka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Iman bin Muhammad Sahimi, nombor matriks 03 DPR 21F2074. Seterusnya, perdagangan dan dakwah. Perkembangan dakwah Islamiah meningkat melalui aktiviti perdagangan yang telah meluas di Melaka. Sebagaimana peranan Perak dan Samudera Pasai sebelumnya, Melaka juga menjadi tumpuan para pedagang yang juga pendakwah dari setiap penjuru dunia. Para pedagang dari Arab, Afrika Utara, Parsi, India dan China juga telah menggunakan perdagangan sebagai platform berdakwah. Mereka menggerakkan serentak kegiatan dakwah, termasuk membawa pendakwah-pendakwah ke Melaka dan negeri-negeri lain dengan melalui aktiviti perdagangan. Kegiatan ekonomi telah digunakan untuk membiayai dakwah dan para pendakwah, ulama, pelajar agama dan institusi beragama seperti masjid dan pusat-pusat pengajian Islam supaya dapat memberi tumpuan kepada kegiatan mereka dan dibiayai oleh para pedagang. Okey, seterusnya kesan. Terdapat perkampungan Islam di Melaka sehingga ada orang Islam dari Arab dan India diberikan kedudukan dalam kerajaan seperti Makhdum Sheikh Abdul Aziz dari Hijaz dan Tun Ali dari India. Sultan Melaka telah memeluk Islam
dan orang tempatan mulai memeluk Islam dan belajar agama. Para pedagang di Melaka turut menyebarkan Islam kepada pedagang luar yang berada di Melaka dan menghantar para pendakwah ke pulau-pulau Nusantara melalui aktiviti perdagangan. Dari Melaka, pedagang dan pendakwah bergerak ke Jawa, Maluku, Sulawesi, Mindanao, Borneo dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Azman. Nombor kad matrik 03DPR 21F2061. Saya akan menyampaikan tentang kedudukan Melaka dalam pemerhatian Barat. Ketika pemikiran Mercantilism sedang berkembang di Eropah, mereka mula mencari sumber-sumber asli dan berfikir mengenai pasaran. Bangkit bersama fahaman ini ialah nasionalism dan imperialism yang kemudiannya dicantumkan dalam agenda 3G, Gospel, Gloryland, Gold yang ditaja oleh gereja. Ungkapan dari W.G. Shelby tentang kedudukan Melaka ketika itu, maka segala pedagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka. Terlalu ramai bandar Melaka ketika itu. Seterusnya, seorang penulis Portugis yang mengungkapkan tentang Melaka berkata, Melaka ialah sebuah pelabuhan yang terkaya sekali dengan pelbagai pedagang-pedagang yang berjual beli secara borong dan membeli perkhidmatan perkapalan yang datang dari seluruh dunia. Seterusnya, saya akan menyambung lambang pertemuan pedagang seluruh dunia. Kesultanan Melayu Melaka digelar sebagai The Venice of East yang menjadi tempat bagi pedagang-pedagang dalam urusan perniagaan. Ia strategik kerana mempunyai kedudukan yang kukuh dari segi ekonomi perdagangan yang membolehkan Melaka sebagai negeri yang maju dan berkembang pesat di Kepulauan Melayu. Seterusnya, ia juga sebuah kerajaan yang kuat pada abad ke-15 pada Asia Tenggara. Keharmonian Melaka bertambah apabila pemerintah Melaka ketika itu beramai-semara memeluk Islam. Zaman kegemilangan Melaka dilihat dari pelbagai aspek, iaitu pemerintahan, perdagangan, kebudayaan dan kependudukan masyarakat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. Interport terpenting bagi Melaka di India ialah kembayat. Mengambil masa 18 bulan dari Laut Merah untuk sampai ke Melaka oleh para pedagang. Berbagai negara yang datang ke Melaka untuk menjalankan urusan perdagangan. Para pedagang dari pelabuhan Diu, Randit, Surat dan Daman menjadi perantaraan untuk memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, Ormuz, Aden dan Jeddah. Burma juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Saya Jainal Glenn anak KJ Silat, nombor kad matrik 03 DPR 21F 2075. Saya ingin membentangkan tentang bahasa Melayu menjadi bahasa pengantara ekonomi. Bahasa utama yang digunakan dalam tujuan pengantara ekonomi dalam perdagangan. Mudah difahami dan tiada masalah untuk menggunakannya ketika urusan perdagangan. Penggunaan bahasa Melayu digalakkan oleh Kerajaan Melaka memudahkan urus perniagaan. Akhir sekali kesimpulan. Kesimpulannya, Selat Melaka merupakan gelangan kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat pada suatu ketika dulu. Kewujudan Selat Melaka sebagai pelabuhan interport telah mencetuskan kepelbagaian bangsa, etika dan peradaban yang dapat dilihat sehingga ke hari ini. Kesan daripada kepelbagaian etika dan peradaban dalam masyarakat yang mempengaruhi beberapa faktor seperti perayaan, contohnya Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepawali. Sekian, terima kasih.